Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadir ke rumah Allah, sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu maghrib dan juga fardu isyak secara berjemaah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu muka di dalam rumah Allah, di dalam kuliah maghrib kita insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan majlis ilmu kita akan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ni kita sambung kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, muka surat 128 yang Jawi ya. Di bawah tajuk menyegerakan solat pada awal waktunya. Menyegerakan solat awal waktu. Antara syarat memelihara solat dan mendirikannya lagi. Kita dah baca dalam kuliah yang telah lalu, Allah suruh kita wa aqimus solah, menjaga, hafizu ala salawat, tegakkan solat, peliharalah solat. Apa yang dikatakan tegak dan pelihara solat itu adalah menyegerakan. Dia kata pelaksanaannya pada awal waktu, bukan sekadar solat. Ramai di antara kita, dia solat, tanya dia awak solat? Solat, wis solat. Dah solat. Pukul apa solat asar? Pukul 6. Pukul apa solat maghrib? Pukul 8 suku. Pukul apa solat isyak? Solat isyak tengok habis gusti baru solat. Subuh tengok harian, kalau hari cuti 7.30. Astagfirullahaladzim. Ini orang Jawa kata wis solat. Takat solat je dia kata dah selesai solat. Tapi tidak dikatakan memelihara solat. Ya. Jadi dia kata syarat untuk dikatakan memelihara solat itu adalah kita solat di awal waktu. Kerana itu orang yang menyegerakan solat itu akan memperoleh pahala yang besar. Yang demikian itu juga membuktikan kecintaan Allah terhadapnya. Tuan-tuan, kalau Allah sayang kita, Allah bagi hati kita ni rasa nak solat. Orang yang Allah benci, dia benci nak buat apa yang Allah suruh. Benda yang paling basic, orang yang beriman ini solat. Bukti, tuan-tuan, kita tak boleh nak tunjuk kita ni berani berjihad, berjuang di jalan Allah. Tak nampak, tuan-tuan. Berani kita infak, tak nampak iman kita. Maka zahir yang paling jelas menunjukkan keimanan adalah solat. Di mana dalam hadis banyaklah yang telah kita uraikan. Nabi kata al-'ahdu bainana wa bainahumus solah. Ikatan antara kami dengan mereka adalah solat. Ulama kata berdasarkan hadis-hadis ini, beza antara munafik dengan orang mukmin tengok solat dia. Kalaulah solat waktu maghrib tu dia beratur lagi kat kedai makan, sedih tuan-tuan. Dekat surau kita ni, kita patuh sangat SOP.
Oh, tapi tak ramai sangat. Bukanlah teruk sangat pun beratur kat surau. Saya tak pernah tengok ada surau yang waktu maghribnya jam kerana orang beratur. Tuan-tuan nak masuk surau. Tapi tuan-tuan pergilah kedai-kedai makan. Ya, saya 2 hari lepas, semalam. Bukan 2 hari lepas. Hari Sabtu, saya pergi menjala petang. Dekat Pantai Jerang. Jala udang. Dengan Ustaz Rosli. Kami berdua ni memang suka menjala. Tuan-tuan, kalau tak ada kuliah, kami pergi ke pantai. Ada kuliah tak boleh. Jadi kebetulan malam, hari Sabtu malam minggu tu, tak ada kuliah lagi. Masjid yang sepatutnya panggil malam tu, dia tak bersedia lagi. Okeylah, tak apa, kami pun bawa jala petang. Jadi sebelum maghrib balik kami bertolak tu, lebih kurang dalam pukul 7 lebih kan. Tapi sepanjang Pantai Jeram tu dia ada gerai ikan bakar kan. Allahu Akbar. Kami sangkut kat depan tu slow. Sebab apa? Orang beratur nak parking satu hal. Orang beratur tuan-tuan tu nak order. Panjang tuan-tuan berderet di atas jalan. Ya Allah, tuan-tuan maghrib. Saya tak tahulah dia orang beratur pula lepas tu pergi surau, tak tahulah, wallahu a'lam. Bawa dengan keluarga anak bini apa semua, punya ramai tuan-tuan. Saya tak boleh bayang macam mana surau yang sangat kecil dalam kawasan kedai makan. Ada setengah kedai makan tak ada langsung surau. Agak-agak orang yang bawa keluarga ni penting ke tak solat maghrib di situ. Sangka baiklah ustaz, orang katakan mungkin dia musafir datang pada Seremban. Seremban mana boleh merentah negeri. Kan? Mungkin dia musafir Shah Alam sampai situ, tuan-tuan mana boleh jamak qasar. Tak boleh lagi. Menunjukkan tuan-tuan ramai yang tak jaga solat. Oh, anak isteri pakai seluar jin, ketat, sendan and padat. Macam mana nak solat tuan-tuan kan? Maknanya orang tak kisah pun. Ramai. Bukan sikit tuan-tuan. SOP tak jaga dah. Punya ramai berderet. Ni beratur atas jalan nak masuk ke dalam restoran. Punyalah ramai tuan-tuan. Allahu Akbar. Berapa kerat umat Islam yang prihatin tentang solat. Ramai yang gelisah Ramadan tak boleh buka bazar Ramadan. Dia tak sedih pun kalau surau tak boleh buka. Tak rasa apa. Kan? Biasa dia kata buka tak buka, aku memang solat kat rumah. Atau buka tak buka, aku memang tak solat lagi teruk tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Sebab itu tuan-tuan ni nak membeza. Ini membuktikan cinta Allah kepada kita. Kalau kita boleh bangun, Allahu Akbar, boleh pergi masjid, boleh solat berjemaah, ini tanda Allah sayang. Baik. Lagi dan membuktikan juga tentang dia kata terburunya diri dalam mencari keredaan Allah Ta'ala dan kasih sayangnya. Bukti kita ni terburu-buru mencari keredaan Allah bersungguh-sungguh. Sebab kita ni tuan-tuan, hidup kita dalam dunia ni sekejap sangat. Kita ni kelang kabut ni tuan-tuan sebenarnya ni. Kelang kabut ni macam kita ada satu tugasan yang perlu disiapkan. Macam kita tuan-tuan bertugaslah. Bos minta deadline esok. Tuan-tuan malam tu boleh rehat pergi makan ikan bakar lagi tak tuan-tuan? Tak ada dah. Kan deadline esok ni nak bagi macam-macam. Saya hari tu pergi sekolah, bos kata ustaz, isi borang ni. Ustaz tak ada untuk kenaikan pangkat kan itu ni. Kita pun duk orang Kedah kata galik-galik. Pergi sekolah, dia suruh ni. Allahu Akbar. No isu. Dia tuan-tuan. No isu. Ustaz kena pergi cari surat menyurat apa semua isi borang. Allahu Akbar kan. Kita sebenarnya bila orang bubuh dalam geruk kita tak perasan kan. Tapi bila bos minta gitu, kelang kabut. Boleh buat, bukan tak boleh. Tapi dia tak macam orang lain lah. Dia kelang kabut kan. Tapi cari sana, cari sini. Nak ceritanya sebab deadline. Bos kata esok saya nak kan. Tuan-tuan, deadline dengan mati kita ada. Malaikat maut ni tuan-tuan, dia bagi tahu tapi kita perasan ke tidak aja. Esok aku datang. Pukul berapa dia akan datang. Dia dah bagi tahu dah. Mati ni tuan-tuan, ada deadline dia. Yang tuan-tuan tak boleh langgar. Idza jaa ajaluha. Bila sampai masa mati, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tak akan lambat satu saat, walaupun satu saat tak lambat, walaupun satu saat tak cepat kan. Tuan-tuan, sebab itu manusia ni terburu-buru kelang kabutnya, takutlah tuan-tuan.
kita ni bila masuk waktu kita tahu ke sempat masuk isyak maghrib ni. Kita tak tahu, sebab tu tunaikan. Mudah-mudahan kalau mati aku settle dah hutang maghrib aku dengan Allah, tak ada. Kan? Itu terburunya mencari keredaan Allah. Sebab tu orang Islam, tuan-tuan, Allah ajar kepada kita bab benda baik, jangan kita buat slow. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ila akhir ayat. Allah kata bersegera. Sari' tu makna badiru. Bersegeralah kamu. Ya tuan-tuan, Allah tak kata hendaklah kamu cari keampunan gitu je. Allah kata wasari'u. Ada ayat ni Allah kata fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Maknanya orang Islam ni benda baik dia terburu-buru. Sebab tak tahu lagi. Esok boleh datang surah, tak tahu lagi. Tuan-tuan, Ramadan tahun ni boleh ke tidak, tak tahu lagi ni. Sebab itu jangan tunggu Ramadan baru nak baca Quran. Jangan tunggu Ramadan baru nak sedekah. Jangan tunggu Ramadan baru kita nak jaga solat. Sekarang. Sebab esok belum pasti. Memang apa tuan-tuan, Haji Samsudin kata tiada esok bagimu. Esok masih ada, kan? Tapi itu bagi siapa wallahu a'lam. Esok masih ada. Kita tak tahu lagi. Semalam kan tuan-tuan, ada orang tu dia memancing tuan-tuan kan. Anak jiran dia dekat mana? Kelantan kan? Dekat Kelantan. Orang ni dia pandai berenang. Baru ambil gambar dengan ikan besar tu kan. Allahu akbar. Anak jiran dia hanyutkan air, ombak, dia turun selamatkan. Dia mati, budak tu tak mati. Kan tuan-tuan tengok ajal. Ikut logik akal, orang fikir dia tak mati lah. Dua orang yang nak selamatkan budak ni mati. Budak yang nak diselamatkan tak mati. Tuan-tuan kan, dia dihanyutkan apa semua. Sebab apa? Itu ajal kan. Fikir dengan akal tak logik. Tapi logik tak logik, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, terburu-burulah kita. Ini menunjukkan Allah sayang kita dan kita sayang Allah Ta'ala. Ya, kita nak keredaan Allah. Bab solat ni jangan main-main. Kita nak cari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hari ni tuan-tuan, hari nisfu Syaban. Kan semalam saya berceramah di dekat puncak perdana. Cerita tentang nisfu Syaban. Kan? Apa amalan nisfu Syaban? Saya kata ulama-ulama kita, dia tidak wajibkan sesuatu amalan tertentu. Cuma dia buat guideline. Iaitu malam nisfu Syaban ni bagi beza sikit dengan malam lain. Baca Yasin lebih sikit. Malam nisfu Syaban ni, solatlah sunat. Sunat apa? Sunat apa-apa. Istighfar lah, sedekah lah dan sebagainya. Nabi tak kata pun mesti buat ni tak. Sebab Nabi bagi jalan. Sebarang bentuk kebaikan buatlah, kan? Malam tu Allah nak ampunkan dosa ramai. Siapa rasa bersalah, istighfar. Dosa banyak, minta lagi banyak. Siapa rasa nak Allah sayang, buat kebaikan yang begitu banyak. Tok guru kita tuan-tuan, dia kata kalau suruh orang awam ni buat sendiri, dia tak tahu nak buat apa. Dia duduk sembang gitu je. Lalu tok guru kita kata, daripada kamu dosa, baca Yasin. Bagi banyak sikit, 3 kali contohnya. Ada pula yang kaki gaduh kata, inilah bid'ah. Inilah bid'ah. Tuan-tuan, apa nak bid'ahnya? Baca Yasin. Baca Quran, kan? Ada setengah orang tu orang baca Yasin malam Jumaat dibid'ahkan. Tak bid'ah tuan-tuan baca Yasin. Cuma, kalau kita kata, malam ni baca Yasin saja. Itu baru bid'ah. Kita tak Nabi kata. Nabi tak kata pun baca Yasin, baca surah Baqarah ke, baca Kahfi ke, bacalah. Kan? Nabi suruh kita minta keampunan daripada Allah. Allah akan ampunkan orang yang minta keampunan pada Allah. Ma min mustaghfirin illa ghafartulah. Mana-mana orang minta ampun, aku nak ampunkan dosa. Illa musyahin, kecuali orang kaki gaduh. Kita kadang-kadang tak istighfar, tak baca Yasin, tapi gaduh dengan tu imam. Tu imam bid'ah. Kaki gaduh tu musyahid. Tuan-tuan, suka bagi panah tuan-tuan. Saya pelik sungguh orang kaki ni.
Kan? Kalau dia tak nak baca Yasin, dia duduk belakang tiang, dia baca surah lain. Apa masalah? Jangan gaduh dengan tu imam. Tuan-tuan, ada setengah orang gitu kan. Allahu Akbar. Tapi kita nak solat tahajud pun dia silakan. Kita tak nak solat tahajud, kita nak solat hajat saja. Setengah orang tu dia suka solat hajat. Dia hajat yang pertama 2 rakaat, iaitu anak nak periksa. Hajat yang kedua, anak sakit. Hajat yang ketiga, bini garang nak pergi lembut. Boleh. Kita heran dia ni banyaknya hajat ustaz. Hajat yang keempat, kereta buruk, nak tukar kereta baru. Boleh tak tuan-tuan? Tak ada masalah. Kita je malu nak sebut, ya Allah, kereta aku buruk, nak balik kampung tak boleh. Ya Allah, bagi rezeki, aku nak kereta baru. Boleh tak tuan-tuan? Saya pakai Starek tu tuan-tuan. Cerita sikit lah tuan-tuan kan. Saya bawa anak-anak pergi tengok masa pelancaran. Bawa anak saya masuk dalam Starek tu. Bandnya lompat-lompat kan. Saya kata siapa nak suruh abah beli kereta Starek ni, kamu kena doa daripada sekarang sampai abah ada duit. Doa. Kena doa. Lepas solat, macam mana budak-budak tu doa saya tak tahu kan. Tapi saya doa. Takkan saya nak cakap tuan-tuan, ya Allah, aku nak pakai kereta Starek, tukar bahasa Arab kan. Allahumma inni uridu an abi'a sayyara Starek. Tuan-tuan terkejut dengan an ashtari lama tuan-tuan tak cakap Arab kadang-kadang ni kan. Allahumma inni uridu an ashtari sayyarata Starek kan. Makmum pun amin. Apa benda doa ustaz ni lain macam kan. Ashtari sayyarata Starek lain macam kan. Boleh tak doa seorang-seorang lah. Solat aja boleh tuan-tuan. Sebab kata Imam Syafi'i, malam salah satu daripada malam mustajab doa, malam ini nisfu Sya'ban, malam Al-Qadar kan. Malam-malam ni malam yang mustajab. Jangan gaduh tuan-tuan kan. Kita ni pelik sikit lah tuan-tuan kan. Dia sanggup. Ada satu orang ni, dia punya kerah dia, bila orang baca Yasin, dia duduk di luar baca WhatsApp. Tuan-tuan kan. Punya kerah dia tuan-tuan kan. Daripada aku baca Yasin, baik aku baca WhatsApp. Allahu Akbar. Kan pelik tuan-tuan. Itu kerah dia. Tuan-tuan kerah hati. Bacalah sama-sama tuan-tuan. Sebab kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cari kasih sayang Allah. Baik, sabda Nabi SAW. Nabi kata, awalul waqti ridwanullah wa akhiru afullah. Wa innal abda la yusalli as-salah wa lam yukhrijha an waqtiha wa lama fatahu min awalil waqti khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Nabi kata, kamu salat awal waktu, kamu dapat ridwanullah, keredaan daripada Allah. Dia redha ni tuan-tuan. Redha ni, saya nak sebut redha ni kalau di sebuah kita lah. Kita balik kampung tuan-tuan, pak mentua kita redha dengan pak mentua kita tak kisah dengan kita. Lain tak tuan-tuan? Pak mentua kita ni hati dia tu redha sangat ke kita. Kita balik dia duduk tunggu kan. Buah harum manis tu dia bubuh dah sekotak. Kita tak balik lagi tuan-tuan. Sebab dia menantu yang dia sayang sangat kan. Menantu yang dia kenal sangat tu makna redha ni. Kita tak balik lagi, dia dah ambil dah tuan-tuan. Kalau orang perlis kan, dia ada buah harum manis kan. Harum manis dia akan kumpulkan, bubuh dalam kotak, tunggu kita balik. Kita balik tuan-tuan, dia akan peluk kita, Allah kan. Sebab dia redha. Kita balik tu perbuatan balik baru je, tapi hati dia duduk tunggu kita lama. Itu nak cerita redha ni kan tuan-tuan. Nak cerita redha. Tapi kalau hati dia takat apa tuan-tuan, takat dia tak marah kita je. Tak marah dengan redha lain kan. Dia orang kasih sayang suami isteri. Dia redha dengan suami dia. Duduk rumah yang sangat kecil, dia tak ada rasa apa-apa. Kadang-kadang suami kata, "Yang ikan ni lah yang abang mampu beli. Ikan kembung yang betul-betul kembung. Bukan cobaan, memang betul-betul kembung. Kecil, Allah, alhamdulillah bang, boleh makan. Tak ada masalah, tak merungut kan. Tapi kalau sekadar tak marah, dalam hati, amboi, asyik kembung. Dia tak marah, tapi dalam hati tak redha. Itu menyebabkan masalah. Ini tuan-tuan, Allah redha. Kalau Allah redha ni tuan-tuan, duduklah dunia ni,
kita dalam keadaan insya-Allah senang, aman, damai dan bahagia sebab dalam keredaan Allah. Nak dapat keredaan Allah ni bukan senang. Jadi jagalah solat awal waktu, ridwanullah, dapat keredaan Allah. Wa akhiruhu, solat ujung mendapat kemaafan saja. Nabi kata, tak berdosa lagi lah kan. Kita masuk waktu maghrib. Tadi masuk maghrib pukul 7.24. Kita solat pukul 6. Pukul 6 tu tuan-tuan tak berdosa lagi. Sebab bukan lepas waktu lagi kan. Jadi kita pun lepas hal ke. Pukul 6, alhamdulillah. Ada sejam lagi kan. Ada lagi sejam 24 minit. Kita pun lepas tu pergi main bola apa semua. Allah marah. Kita solat. Nak kata berdosa apa solat? Kita hanya sekadar mendapat kemaafan. Tidak mendapat keredaan. Tapi Allah nak bukan yang tu. Tapi takat tu tak apalah. Macam kalau kita buat bandingan bos kita lah. Dia tuan-tuan, kalau kita bagi kerja tu, dia tak puas hati. Tapi dia tak marah. Okey lah, letak situ. Kan? Dia tak suruh buat lain. Taklah, boleh lah. Gitu kan. Jadi markah prestasi dapat pun padahal dengan letak situ tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak dapat keredaan Allah kena buat awal waktu. Wa innal abda, sesungguhnya satu orang hamba ini, selagi mana dia mengerjakan solat dan tidak meluputkannya daripada waktunya, ya? Kalau dia boleh buat, dia tidak terlepas dari waktu, ya. Walama fatahu min awalil waqti, selagi mana dia tak terlepas daripada awal waktu. Setiap hari boleh solat awal waktu ni, maka lebih utama khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Itulah ganjaran yang lebih besar daripada Allah bagi dunia dan seisinya. Kita tuan-tuan, mana hebat? Dapat Mercedes ke dapat solat awal waktu? Allahu Akbar. Teruknya kita tuan-tuan. Kadang-kadang ada meeting. Buat meeting. Masuk waktu Zuhur, kita meeting dulu. Kejap lagi. Lepas tu kita pergi solat pukul 3 baru habis meeting. Kan? Kadang-kadang di sekolah setengah-setengah pengetua nak cemerlang. Dia nak cemerlang. Lepas pukul 1 tu, masuk Zuhur pukul 1.20. Dia kata kita meeting dulu. Rugi ni kan. Kalau pergi solat nanti, lepas solat tu berhenti kejap apa semua, pukul 2 baru boleh. Kita start pukul 1. Kan? Startlah pukul 1. Meeting macam-macam lah. Berbangkit, tak berbangkit, apa macam-macam. Sedar-sedar 2.50. Baru kita tutup dengan tasbih kafarah. Kita meeting ni sebab nak menjulang nama sekolah. Maka meeting itu dicabut barakahnya oleh Allah. Kan tuan-tuan? Selalu bajet negara, bajet asar. Kan tuan-tuan kan? Tak boleh ke bajet tu bentang pukul 2.30 lepas Jumaat kan? Contoh lah. Kena buat ke Jumaat, balik solat Jumaat pukul 3 tu buat bentang bajet. Tak, pukul 4 baru nak buat. Pukul 7 baru berhenti. Mana nak barakah? Bajet, bagilah berapa bilion pun berkat dicabut oleh Allah. Pukul 7 dia bercakap ke? Kita ni orang jakar ni. Pukul 7. Nu nak bergerak pergi dekat surau pukul berapa? Jamuan pula. Wartawan pula. Sidang akhbar pula. Lepas tu, masuk waktu maghrib. Buat sidang akhbar. Bajet berjaya. Tuan-tuan, barakah akan dicabut oleh Allah. Tak kiralah bajet negara ke negeri ke, bajet kampung ke, bajet rumah tangga ke dan sebagainya. Tetap aja betang bajet. Betanglah bajet sendiri untuk anak dan isteri. Biar anak bini kita tahu. Ini unjuran pendapatan abang. Bini tahu banyak ya. Ada ini unjuran pembelajar. Banyak juga. Baru bini tahu. Selalu bini tak tahu. Dia kata abang gaji 5,000. Lepas tu hujung bulan abang kata tak ada. Gimana abang kahwin satu lagi ya? Dia mana nampak? Ini adalah bayar kereta. Ada setengah orang perempuan, dia tak tahu pun kereta suami dia tu bayar berapa. Ada setengah anak-anak tak tahu pun ayah bayar berapa kan. Tuan-tuan bentang bajet. Biar anak tengok, patutlah ayah aku susah sangat nak ajak pergi Kentucky. Nampak je gaji 5,000. Tapi sampai hujung bulan, ayah aku pergi. Anak dapat RM5 pergi sekolah seorang. Ayah tinggal RM2 sehari. Kan? Contohnya. Kadang-kadang ayah tak kena bagi. Ni belanja sekolah anak. Seorang. RM5 kali 5, RM25. Belanja abah. Belanja abah RM5 juga kan. Berapa pun RM5 je.
Ni apa boleh makan nasi goreng air kosong je kan. Contoh kadang-kadang anak tak tahu pun ayah diikat perut dekat pejabat kan. Mana anak tahu sebab kita tak bentang bajet. Jadi bajet ni bentang awal sebelum lepas solat kita bentang supaya barakah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, adalah terlalu buruk bagi seorang mukmin apabila masuk waktu solat padahal dia sedang sibuk dengan kerja-kerja dunia. Pegang laptop, ya, cangkul, apa lagi tuan-tuan, mancing. Oh tuan-tuan, saya dengan Ustaz Rosli ni kadang-kadang tuan-tuan kita berdakwah ni tak mesti berceramah. Kami berdakwah di pantai. Macam mana dakwah di pantai? Masuk waktu kita ajak orang yang sedang menjala itu solat di atas pantai. Pernah satu hari kami pergi menjala dekat Sungai Kajang, apa nama tu, Sungai Kajang Tanjung Karang kan. Petang tu ramai. Grup yang menjala tu ramai, dekat 10 orang. 10 orang kan. Saya pun bawa anak. Bila masuk waktu maghrib tu, masa tu udang tengah banyak, tengah galak. Woi tuan-tuan jangan main. Cabaran waktu maghrib tadi kurang, udang galah naik 2 3 4 ekor tuan-tuan. Oh, saya pun tak perasan dah masa tu tengok dekat-dekat gelap maghrib tu bunyi azan kan. Saya suruh anak saya azan tepi pantai. Azan. Bila azan tepi pantai tu, kita pun ajak anak-anak ambil wuduk. Budak-budak tak pernah ambil wuduk tepi sungai tuan-tuan. Air sungai belum air pasang busuk tuan-tuan, dia bau macam-macam kan. Boleh ambil apa? Ambil kumur je kan. Tak nak kumur, ambil yang anggota yang wajib sudah ambil. Lepas tu, mai kita solat. Kita panggil Gehat tengah asyik menjala. Oh, kita solat fardu maghrib. Takkan ustaz panggil tak datang? Datang, beratur. Saya rasa hari tu kami solat yang menjala 10 orang. Yang pegang ikan ada belah-belah jugalah tuan-tuan kan. Alhamdulillah. Kita bagi tahu siapa pun katalah ni kita pergi berjala mana-mana jangan sampai Allah laknat. Ikan udang yang kita dapat ni sikit banyak biar berkat kan. Kita jaga solat. Allah jadikan bumi ni suci selagi tak nampak najis. Ju'ilal ardu liyam masjidah. Bumi ni Allah jadikan untuk kita sujud. Kita solat di mana-mana. Alhamdulillah tuan-tuan. Boleh ajak budak-budak tu, dia adalah budak dewasa, ada budak-budak kan. Bila dia solat tepi pantai, satu pengalaman baru. Pengalaman hari tu kami solat dekat pantai Jeram. Ada gak yang degil. Orang tu, dia tengok je kami. Saya kata, pakcik, okey stop dulu. Udang kemudian. Solat dulu, mari kita solat. Budak-budak datang, bapak dia senyap, dia tengok kan. Dia pelik, ada gak tuan-tuan. Itu nak buat macam mana? Cobaan lah. Kita panggil lah. Kat mana solat ni? Pantai ada. Pantai best tuan-tuan. Kita ambil wuduk sebelah je. Jadi jangan tengah-tengah solat tu air pantai tu pasang. Kan, itu kacau gitu. Kita tapi tak apalah, sujud dalam air apa masalahnya tuan-tuan kan. Allahu akbar. Seronok pengalaman. Tuan-tuan kalau bawa anak-anak pergi kelah dekat-dekat ni, jangan bawa anak tu tengah-tengah dia mandi, ajak pergi surau, basah surau, solat di atas rumput tu. Tepi. Saya selalu buat gitu kat anak-anak kan. Kelah kat mana-mana. Hari tu sekali tuan-tuan, kita azan dekat air terjun, semua orang pandang gitu. Dia kata lain macam. Dia kata kita menunjuk tuan-tuan kan. Yang dia tak solat tu tak menunjuk samsing. Menunjuk kerah hati tuan-tuan kan. Ajak, mari kita solat. Tak ramai tapi adalah bila kita laungkan azan, solat tepi, budak-budak ni dia mungkin bapak-bapak yang datang, insya-Allah lah dia akan join. Ajak tuan-tuan, jangan tak ajak. Solat sama-sama. Alangkah cantiknya. Kalau di tempat-tempat berkelah ini, bila masuk waktu nampak softnya. Tok Guru ni Aziz tuan-tuan, dia pergi melawat dekat Sudan. Masa dia jadi MB, dia orang bawa naik perahu ni tuan-tuan, naik kapal Sungai Nil kan, jalan daripada Sudan masuk Mesir kan, sempadan. Dia kata dekat sempadan Sudan tu ada ladang tebu. Tok Guru terkejut. Sebab apa? Pekerja-pekerja ladang tebu ni, bila masuk waktu asar, dia orang berhenti, tuan-tuan, solat beramai-ramai di tepi Sungai Nil tu. Kan, dia ladang tebu tu tepi Sungai Nil. Saya Sungai Nil tu tuan-tuan, masa duduk Mesir dulu, saya biasa tangkap udang dengan tangan. Oh tuan-tuan, Arab tak makan udang, punya banyak udang. Jadi kalau kita pergi malam-malam, suluh dia duduk dekat gigi rumput.
Kita suluh tu, tok tangan belakang, dia undur tangan. Oh tuan-tuan, punyalah. Tuan-tuan suka. Oh, ada orang tanya baru ni, ustaz ni sejak bila ustaz menjala, ustaz takat udang? Saya kata saya bila kecil lagi suka menjala ni kan. Kat Mesir mesti tak tinggal takat udang ni kan. Allahu Akbar. Cuma tak dapat pergi waktu kuliah lah, waktu cuti. Kat Malaysia adalah sempat saya pergi sekali-sekali kan. Seronok-seronok. Sungai Nil tu, lalu kawasan ladang tebu tuan-tuan. Orang naik kapal, ladang tebu, tepi tu dia kosong, ada rumput je. Air Sungai Nil tu, kata Tok Guru ni Aziz, dia kata pekerja-pekerja ladang boleh berhenti solat beramai-ramai berjemaah di tepi sungai. Dia balik-balik, dia kata hamba nak buat sesuatu kepada rakyat Kelantan ni. Tu yang dia buat bulan solat negeri Kelantan. Yang dia buat apa, kawasan Ramadan dia panggil apa tu? Dia panggil apa tu? Kawasan dekat stadium kan? Dia buat kawasan yang dia panggil qori, jadi imam apa semua tu. Sebab nak bagi orang kita ni berfikir supaya di mana saja dia berada, jaga masuknya waktu solat. Ni lebuh raya tuan-tuan. Lebuh raya. Kita kadang-kadang bila lebuh raya tu jam surau dia, kita pun kata balik solat kat rumah buat macam mana? Kan? Jam. Padahal di kawasan R&R tu dia banyak kawasan kosong. Saya kalau balik kampung, biasanya dalam kereta saya ada 2 tikar. Yang besar, tikar biru besar tu. Bila sana tu nak masuk payah, sekarang ni PKP lagi lah kan tuan-tuan. Saya tak solat dalam surau tu. Saya solat dengan anak-anak saya. Pergi bentang bawah pokok ataupun bentang dekat rumput-rumput ni, kita buat surau baru. Anak-anak kita berjemaah dengan kita. Kan payah pun tuan-tuan. Kan? Kita boleh buat kalau nak 1000 daya. Nak buat surau kan payah. Oh payah ustaz kita nak buat surau. Bawa tikar besar tu. Jadi surau lah. Kan? Saya bawa jemaah pergi ke Mekah, saya pesan selalu jemaah saya ni. Saya kata saya nak setiap orang mesti bawa tikar lapik meja tu. Tikar lapik meja tu lebih kurang 1 meter. Bawa. Sebab sampai dekat airport mana-mana saya nak buat solat jemaah, buka yang tu je. Kan? Buka yang tu je. Lipatlah bubuh dalam beg tepi kan, bila tikar lapik plastik lapik meja tu kan agak tebal sikit. Lipatlah kan. Kadang-kadang ada orang duduk dekat airport tak solat, tuan-tuan. Sungguh. Dia tunggu masuk tu, kadang-kadang penerbangan pukul 7. Subuh kan. Penerbangan pukul 7, tuan-tuan kena duduk bilik menunggu tu 6.30 lagi. Nak solat tu mana? Saya, tuan-tuan, penerbangan daripada KLIA balik Kedah tu pukul 7 kan. Saya bawa tikar tu pergi tunggu tu. Masuk waktu solat dalam bilik tu. Alhamdulillah lah bila kita buat gitu bentang tikar, adalah jemaah laki-laki yang kelah kabut main solat situ kan. Yang lain tengok aja. Pernah orang balik Mekah sampai di Kedah tak solat. Saya kata makcik-makcik tak solat lagi. Balik solat di rumah ustaz. La ilaha illallah. Anak menunggu. Padahal dia balik solat di rumah berdosa. Kenapa berdosa? Dia tu tidak musafir lagi bila sampai rumah. Dia hanya boleh jamak setakat airport je kan. Anak menunggu biar ke dia lah. Kita ada kewajipan dengan Allah. Tadi kita ada jamak kan. Jamakkan dulu dekat airport ni. Selesai kan? Lepas tu baru pergi jumpa dengan anak isteri. Sebab nak selesaikan kewajipan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini satu sikap yang sangat buruk. Dia sedang sibuk dengan dunia. Maka dia bukan sahaja, dia kata, tidak meninggalkan kerja-kerja itu, malah tidak segera mendirikan solat yang difardukan oleh Allah ke atasnya dan menunaikannya. Sangat-sangatlah buruk. Sebab ini bukan panggilan mak, panggilan Allah, Tuhan yang mencipta mak. Kalau panggilan mak pun haram dah, kita tak sahut. Dah ke dah anak ni. Kalau mak kata, mat, kita sedang solat sunat, wajib berhenti solat sunat. Isteri, kan tuan-tuan, dia sedang zikir, baca Quran, suami panggil, ayang masuk bilik, nak zikir ke nak masuk bilik? Berhenti zikir, masuk bilik. Sebab zikir itu sunat. Sahut panggilan suami adalah wajib. Orang perempuan puasa sunat. Puasa sunat. Bila dia puasa sunat, suami dia outstation balik. Pukul 1 lah.
Suami tanya, hari ni solat tak? Solat. Telekung? Basuh ke tak? Telekung pakai. Oh, bukan pakai je masuk bilik, kata suami dia. Abang obsession 3 hari ni. Abang jangan kemaruk sangat, orang puasa sunat. Masa tu tuan-tuan, dia kena buka puasa sunat dia. Sebab melayan suami sudah jadi wajib. Ada juga suami tak kira sunat tak sunat, dia kata, oh kan. Tapi pernah minta izin lah dengan suami abang, boleh tak saya habiskan puasa saya hari ni, nanti lepas maghrib saya layan abang. Kan, tu orang faham hukum kan. Ini tuan-tuan, panggilan suami pun kita kena saut. Kalau isteri, kita terbalik, panggilan isteri yang kita saut sangat-sangat. Kan, tengok duduk surau, bini call, balik segera. Kenapa balik? Bini suruh balik. Kan, Allahu Akbar. Tak balik tidur luar. Nak masuk Isyak dah ni tuan-tuan. Bini kata balik. Baliklah tuan-tuan. Yang tak datang ni ramai. Bini tak bagi datang ni, jangan main. Abang nak pergi mana tu? Masjid. Surau. Dengar kuliah. Tak payah. Duduk rumah. Duduk rumah kan tuan-tuan. Panggilan Allah dengan surah bini nak ikut mana satu. Itu bukan semualah tuan-tuan. Ada orang. Jadi panggilan Allah, kita buat dek je tuan-tuan. Apa macam? Ini adalah satu sikap yang sangat jelek dan sangat buruk. Dia kata, Allah suruh dia tak buat. Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Mari solat. Panggilan Bilal, tapi Bilal guna nama Allah. Bilal tak guna di atas nama yang dia Petua Agung. Kan? Ada tuan-tuan pernah dengar Tok Bilal kata, atas nama Nazir datanglah solat. Tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Agung, Maha Besar kan. Lepas itu orang yang azan, dia tak boleh panggil hayyalah solah saja. Ikut logik akal tuan-tuan. Kita ni nak panggil orang solat, panggil solat je lah kan. Daripada awal, hayyalah solah, hayyalah solah. Lepas tu, hayyalah solah. Nak panggil sembahyang. Ulang banyak kali kan. Sebab nak panggil sembahyang ya. Tak, kita tak start gitu. Nabi suruh Allah dulu. Allahu Akbar ni panggilan dari Allah. Kan? Pengumuman daripada kapten kapal. Kan? Biasa orang buat pengumuman gitu kan. Maknanya mandat. Ini pengetua kita memberikan pengumuman. Bos kita. Ini Tok Bilal bagi tahu yang buat pengumuman ini, panggilan ini adalah Allah. Seolah-olahnya kata translate lah. Panggilan ini di atas nama Allah, memanggil hamba Allah untuk datang ke rumah Allah. Jangan kamu engkar. Buat soalan gitu kan. Betul-betul jangan buat pula. Itu jadi bid'ah pula. Faham sendiri ya. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, kita berhenti sekadar tu insya-Allah. Kita habiskan dekat ni. Dia kata jelaslah yang demikian itu disebabkan oleh kelalaian yang sudah menebak dalam diri. Ia kurang makrifah terhadap Allah dan lemah kecintaan terhadap akhirat. Bapa orang tak datang ni lah sebab dia tak kenal Allah, tak sayang Allah dan tak sayang akhirat. Wallahu a'lam. Kita berhenti sekadar tu dulu, insya-Allah kita sambung dalam kuliah yang lain yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.